Pakai ini lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ni 4 tahun. Jadi sebelum mula tu saya nak kena tanya lah, boleh tak kalau semua main rapat jujur dia jadi lain rasa macam yang saya buat penalti. Sila. Oh, macam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Faham? Bahasa Arab tu faham? Dari sudut tangan dan mulut faham. Kalau tak faham nak cerita, kalau faham saudara. Sudah. Tak faham lah. Baik. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Usikum, yang tunjuk tangan tadi tu, aku wasiatkan kepada kamu semua. Wa iyaya, dan wasiat juga untuk diri aku. Bitaqwallah, untuk takwa kepada Allah. Faqad, sesungguhnya, fazal muttaqun, berjayalah, senanglah, bahagialah, tenanglah, gembiralah orang-orang yang bertakwa. Boleh? Bila dengar tu khatib kata, ada faham maknanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Urusi yang saya sayangi, saya kasihi dan saya sanjungi, kedua ibu bapa saya yang telah membesarkan saya, yang memberi pendidikan yang sepenuhnya agar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul yang mengasihi segala yang lain. Dan seterusnya kepada saya yang tinggal di sini, yang saya kasihi dan saya sayangi, para alim ulama, tuan-tuan guru,
ustaz-ustaz, ustazah, cikgu-cikgu, tenaga-tenaga pengajar, kalau ada pensyarah-pensyarah, seterusnya yang saya sayangi dan saya kasihi, Tuan Imam, Tuan Ilan, dan yang saya cintai dan saya sayangi, ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Saya ni orang kampung besok lah. Saya tak boleh sembang skemah lah, cakap besok lah. Jadi siapa yang tak nak faham, di sini semua faham, tak apa, insyaAllah. Pertama sekali, duduk dalam masjid, jangan lupa niat i'tikaf masjid. Niat belum, siapa belum niat siap-siap. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita tadi, setiap duduk, setiap gerak, setiap nafas, setiap pandangan, setiap pendengaran, setiap tidur kita, terlelap kita dikira sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Boleh. Jadi bila kata ambang maulud ni, saya rasa sini dah, tapi saja perangan. Bila kata ambang maulud Nabi, pertama sekali kena ingat, maulud Nabi bukan kira tunggu bulan apa Rabiul Awal baru sabut. Sepatutnya menjadi budaya orang Islam hari-hari hari maulud. Hari-hari hari maulud. Masa lagi kita cerita macam mana sahabat punya cinta, punya sayang dekat Nabi ni tak ada tolak banding. Kita nak cari seorang hari ni di Malaysia ni, berapa juta orang ada nak cari seorang pun payah. Maulud, hari-hari hari maulud. Duduk saja teringat selawat, duduk saja teringat selawat. Sebab tu bila kadang-kadang kita buat majlis sambut maulud Nabi ni, ada setengah-setengah pihak dia mengatakan benda ni adalah satu benda yang Nabi tak buat zaman Nabi, maka dia kata benda ni bid'ah. Saya pesan, kalau ada orang di suara saya dengar tak sampai keluar? Tak dengar? Oh, tak dengar leceh. Nak buka di luar? Benar tak? Dah. Ada, dengar ada? Dah. Tu dengar keluar ni. Dengar sampai tu, sampai. Kena bagi dengar. Kalau suara boleh sampai dengar, saya minta perhatian dengan betul-betul. Janganlah disebabkan alasan yang begitu kita kata apa, dengkil, cetek, hanya kerana Nabi tak buat alasan dia menjadi satu bid'ah. Saya tanya tuan-tuan tahu tak bila kata ahlul bid'ah tu makna dia apa? Ahlul bid'ah tu masuk neraka. Awak ni semua tuan-tuan nak masuk neraka belakang tak? Dah. Yang sambut maulud ni pun pasti nak masuk syurga. Jadi tak boleh berkata ke orang ahlul bid'ah tu buat bid'ah ni masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi kata setiap bid'ah tu dhalal dan setiap dhalal tu masuk neraka. Lalu kita dah kata ke orang hang bid'ah betul kan dia tu orang neraka. Saya nak tanya, takkanlah sambut semata-mata nak mengajak hari ni jom semua orang kita banyak selawat hang masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Hanya sekadar Nabi tak buat. Banyaklah benda Nabi tak buat. Banyak dalil-dalil dia. Hari ni saya cerita dulu sebagai mukadimah supaya orang mengenal. Ayat Quran Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya baca ayat Quran salah ke hadis silap lari, maka bagi tahulah biasalah manusia tak lari daripada salah silap. La yakhlu minal qata' wa nisyan. Dia tak lari daripada tak kosong diri dia tu. Makna kata sentiasa ada salah, sentiasa ada lupa. Tapi kita selalu marah. Salah marah, silap lupa marah. Dia marah. Manusia memang sifat dia tu. Yang marah sama manusia. Kalau marah tu malaikat apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj kalau saya tak silap, ataupun surah Al-Hijr kalau saya tak silap. Apa dia? Waman, siapa-siapa. Siapa tu siapa? Tak siapa-siapa. Yang siapa-siapa tu siapa? Siapa-siapa. Orang kampung ni, kalau orang kampung dulu, kalau tampung, apa nama pokok asal, kalau dia tak kira nak siapa saja. Tak siapa. Siapa-siapa. Okey, siapa-siapa ni kenapa? Waman yu'azzim, membesarkan, meraihkan, memeriahkan, menyambut, apa lagi? Membesarkan, apa lagi? Mengadakan, merayakan. Membuat apa ni? Siapa-siapa yang kata siapa-siapa tadi itu, dia merayakan, meraihkan, menyambut, apa lagi kita kata? Membesarkan, mengadakan, menganjurkan apa? Sya'air Allah, tanda-tanda syiar Allah, kebesaran-kebesaran Allah. Bukankah kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu tanda kebesaran Allah? Ya. Baik, orang yang membesarkan, meraihkan, menyambut, mengadakan, menganjurkan, lagu macam kita hari ini, menganjurkan, mengadakan, baik duduk dengar semata-mata nak bagi penuh pasal nak meraihkan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, orang ni apa dia? Allah kata fa innaha, sesungguhnya yang buat tadi itu, yang meraihkan, siapa dia? Tak kira siapa, budak-budak, orang tua, cikgu, bukan cikgu, anak murid, siapa lagi? Mak bapa, anak, tak kira siapa yang membesarkan, meraihkan, memeriahkan, menganjurkan, mengadakan, di semua orang ni apa dia? Fa innaha, mereka itu min taqwal qulub, tanda-tanda hati yang bertakwa. Tuhan sebut Syekh, tidak mahu apa Tuhan sebut. Ada kata Nabi tak buat. Baik, kalau kata Nabi tak buat, saya tanya dulu soalan, tak orang cerdik. Saya tanya, Nabi bila yang agak-agak lah, agak sebelum lah Nabi makan sate dulu, belakang masuk neraka semua, tambah kaki sate gajah lagi. Nabi tak pernah makan sate. Ada kata makan bukan boleh, dia bid'ah ni hanya dalam ibadah. Oh, jangan. Ahlu sunnah wal jamaah makan itu juga dikira sebagai ibadah. Boleh? Tahan. Duduk ni dengar, pasang kamera, pasang mikrofon, ini main letak ayam, apa lagi, susun kasut, sapu sampah, kutip, semua dikira ibadah. Bukan main puasa, zakat, haji saja. Makan sate kira ibadah. Dan bukan ada abang sate ni perlu ingat hilang sate. Bukan, mana ada sate lah. Tapi nak cerita benda tu, satu tu contoh mudah. Contoh lagi, ingat tak ketika mana peristiwa bila mana seorang sahabat dia duduk mayang dengan Nabi semayang jadi imam. Bila Nabi jadi imam, sahabat duduk dekat belakang pakai ikut Nabi. Tiba-tiba selesai saya semayang, Nabi kalik. Nabi tanya, tadi aku duduk semayang, bila bangun saja daripada rukuk, aku dengar ada orang kata, bila kita bangun rukuk kita kata apa? Sami'allahu liman hamidah. Betul? Lepas tu Rabbana lakal hamd. Kalau siapa kata Rabbana walakal hamd, yang tu mazhab Maliki. Okey? Mazhab Syafi'i Rabbana lakal hamd. Salah tak salah, semua dua betul, tak ada masalah. Tapi mazhab Imam Syafi'i dia kata Rabbana lakal hamdu pun tak ada masalah. Jadi bila bangun saja Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tiba-tiba aku dengar satu suara, dia kata apa? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiih. Dia ditambah betul belakang. Tengok mayang dengan Nabi ni, bila bangkit saja Sami'allahu liman hamidah, sesungguhnya Allah mendengar siapa yang puji-pujian bagi kepada dia. Allah dengar orang yang puji itu. Rabbana lakal hamdu,
kepada Engkau lah ya Allah segala puji itu balik kepada Engkau. Ditambah pula seorang lagi, dia dengar Nabi dengar satu suara, dia kata apa? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia tambah begitu. Nabi habis sembahyang, Nabi kata siapa pandai-pandai kata tadi? Maknanya kata Nabi ajak, tak kata Nabi tak ajak. Kalau Nabi buat ada benda tu, Nabi tak buat. Jadi sahabat ni pandai-pandai dia buat benda ni. Puji-puji tu dia pandai-pandai buat. Awak Nabi cari dia, Nabi nak kata bid'ah, dengar cerita ni dulu. Betul Nabi kata dengar dulu. Habis-habis Nabi bagi salam, Nabi kata mana dia yang kata tadi, aku nak tengok. Siapa cucak tak angkat tangan? Lalu saya kata siapa lupa letak banyak depan? Semua tak pandai nak kata siapa, nak tunjuk orang tu pun dia tak pandai nak kata. Sama lah. Masa dia kata tunjuk, saya banyak kawan ni kalau tak tunjuk sama salah dia dia. Nabi tanya kali kedua, dah tadi aku dengar ada orang kata hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa? Nabi kata. Nabi nak tahu siapa dia. Mana dia? Siapa orang yang kata mana kau mana dia? Nabi bagi salam tanya. Nabi kata kali ketiga, aku tanya ni tadi lepas masa tengah sembahyang, bila bangun saja daripada rukuk, aku dengar ada orang kata hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa yang kata ni? Sebab masa dia kata tu tidak kurang daripada 30,000 malaikat angkat perkataan dia tadi tu. Dan kawan-kawan katakan saya ada dia dengar dia angkat. Saya nak tanya, Nabi kata apa? Hang masuk neraka ada. Sedangkan bid'ah tak benda tu bid'ah, Nabi tak pernah buat. Sebab tu Nabi tanya. Tapi Nabi settle benda yang berlandaskan agama macam mana? Nabi adab kalau benda yang hang buat tu bertepatan dengan syariat, hang masuk syurga. Bukan masuk syurga, Nabi abang tak lebih dan tidak kurang daripada 30,000 malaikat bawa percakapan tu. Hadis sahih. Boleh rujuk dalam kitab-kitab sahih. Kalau benar Nabi buat, Nabi tak tanya. Yang makna kata benar ni Nabi tak buat. Sebab tu Nabi tanya siapa yang buat. Menjadi tabiat para sahabat, bila berlaku saja apa yang Nabi buat, semua orang akan ikut. Tiba-tiba benda ni Nabi tanya, makna kata tak ada orang buat. Bila tak ada orang buat, ada lah Nabi suruh buat? Tak ada. Jadi bid'ah lah. Bid'ah apa makna bid'ah? Bid'ah ni maksud kata hadath, benda baru, benda yang tak ada, Nabi tak pernah buat. Dan bid'ah lah. Tapi Nabi kata, siapa yang kata tadi hang tu dalalah masuk neraka tu kan? Dah. Sama macam sambung dulu, Nabi bukan suruh kita sambung, tapi menjadi satu tabiat. Kata Nabi tak suruh sambung, tak silap. Nabi sambung. Tahu mana Nabi sambung? Dalam hadis bab puasa, buka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bila ditanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, okey sekejap sebelum saya pinjam. Saya ada sebut sallallahu alaihi wasallam, siapa tak orang nak selawat, saya abang buat. Saya bila kita cakap, tak kira saya ke ustaz mana ke siapa yang duduk depan ni, bila sebut saja pasal Nabi, mulai hari ni, malam ni, duduk ramai-ramai di sini, bila dengar saja saya sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nak semua selawat bagi bergema buat. Boleh? Sallallahu alaihi wasallam. Kau sambil slow sikit, mula-mula statik lah. Ini katanya pasal apa ni? Tak, yang saya nak cerita ni pasal apa? Saya nak tangguh cerita pun saya rasa bersalah. Saya nak cerita lah, dia potong cerita dengan sedap tadi. Tapi tolong dengar, saya pesan dulu kata, tolong selawat bagi bergema. Saya nak dengar kuat-kuat. Bila dengar saja saya sebut nama baginda yang mulia tu, mau sebut kuat-kuat selawat. Sebab apa? Saat ini cerita dia saya rumah. Mulai bila? Mulai malam ni. Sampai bila? Sampai bila-bila. Duduk saja dalam kuliah, sambut kuat-kuat. Semalam kita buat dekat apa? Ramai. Penuh mesti tau. Semua bergema. Kita sudah mengemang rumah. Baru betul. Pasal ada satu kisah. Ini kisah lain. Bukan kisah satu, bukan kisah dua tadi yang kita nak cerita tadi. Kisah lain tuan. Ada satu orang. Dia ni kita sebut dalam bahasa kita orientalis. Boleh orientalis. Orientalis ni orang belajar jadi seperti
pasal Islam. Dia belajar pasal Islam, dia nak jadi cerdik pasal Islam, tapi dia nak berjatuh Islam. Yang tu orientalis dia panggil. Kalau bahasa Arab dia panggil mustashriqun, orang-orang barat yang mengaji ilmu barat, yang mengaji apa, orang barat yang mengaji ilmu Islam, dia nak berjatuh orang Islam. Yang ni panggil orientalis. Baik, ada satu orientalis, dia panggil semua orang satu kawasan, dia kata hampa dulu sini, aku nak cerita tak apa betapa buruknya Nabi itu. Jadi semua orang Islam ni duduk nak dengar, dia nak kata apa? Bila dia panggil, dia kata, hampa tahu tak Nabi hampa yang nama Muhammad? Bila dia sebut Muhammad saja, semua orang selawat sallallahu alaihi wasallam, dia tercengang, mengkelan dia. Dia tarik nafas, dia cerita sekali lagi. Dah, hampa nak tahu tak yang kata Nabi hampa yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sebut. Terdiam dia, dia nak sambung lagi cakap. Yang tadi kata nak berburuk tu. Kali ketiga dia kata, ni aku nak abang hampa Nabi hampa yang nama Muhammad. Oh, selawat turun dia. Habis tak dia cerita. Mulia dia Nabi. Jadi tuan-tuan, kalau nak jadi salah seorang daripada yang muliakan Nabi, selawat perempuan saya lagi. Pasal apa? Tuan-tuan, saya boleh sebut satu dulu sebagai bonus. Yang tuan-tuan selawat ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, selawat sekali lagi ni, Nabi jawab. Hadis sahih. Nabi kata, aku rehat saja. Semua yang hampa selawat, semua sampai dekat aku akan jawab. Ada pula Nabi kata, wah, Nabi jawab, mulut. Itu tak salah kira. Aku Nabi punya kerja, jawab Nabi punya kerja, kita punya kerja selawat. Aku tahu fikir mana ada dulu kata aku fikir mana dulu dia kerja. Sambung cerita. Ya, lupa. Apa cerita kalau saya tadi yang saya kata nak cerita? Hah? Apa dia? So selawat semua dah. Itu saya kata. Orang tali tu sampai Allah lima itu. Itulah dia. Dia report lagi langgar. Gili. Dah bila tu. Sami Allah lima itu dah habis dah. Itu dah habis dah. 5 minit boleh? Semua 5 boleh. Apa tadi saya kata? Selawat semua mamai. Lepas tu saya kata, yang tu saya ingat siap lah kan. Lepas tu saya nak cerita pasal satu lagi benda yang Nabi buat, yang kata bid'ah tadi tu, yang bukan Nabi tak buat tapi buat juga kan. Lepas saya cerita yang tu tadi tu, lepas tu Allah lupa tu kata Tuhan dia bagi dia tarik hilang, lupa lah. Nabi sambut Sebelum puasa tu. Yang menyambut apa hari jadi tu. Nabi ni ya ingat dah betul. Dalam hadis bulan puasa, ya betul. Pandai. Ingat tak tadi dia kata yang nak sebut pasal selawat tu, yang kata Nabi sambut hari lahir dia tu dalam hadis bulan puasa. Bila sahabat tanya dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa lah kamu ni suka puasa hari Isnin? Kan salah satu sunnah Nabi puasa hari Isnin. Ayo tanya Nabi, kenapa Nabi puasa? Ataupun ada satu hadis yang lain, riwayat yang lain pula dia kata apa? Nabi ni ditanya apa puasa yang terbaik. Maka Nabi cerita satu-satu. Puasa Nabi Daud, puasa Nabi sebelumnya, puasa yang aku sendiri buat, Nabi cerita. Tapi saya nak highlight yang hari Isnin. Bila orang tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Isnin? Apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata apa? Nabi kata, aku puasa hari Isnin sebab aku dilahirkan pada hari Isnin. Dan makna kata ayat ni lagu mana? Macam tuan-tuan tanya saya lah. Tuan-tuan tanya saya lah contoh soalan. Awak yang ustaz suka cuti pada hari-hari ujung-ujung minggu. Bukan selalu kita tanya, awak yang suka pergi ziarah kubur time-time hari Jumaat ni, kita tanya contoh kan. Pasal hari Jumaat isteri saya meninggal. Makna kata dia pergi hari Jumaat tu pasal apa? Mengingati isteri dia meninggal hari Jumaat.
Lagu kita orang tanya, awak lah suka duk pakai baju Arsenal walaupun Arsenal kalah semalam. Awak lah suka pakai baju Arsenal. Pasal dia nak teringat ke Arsenal tu. Pasal dia nak pasal apa? Lawan Arsenal dengan Manchester tu pakai jersey. Seorang kawan ni Arsenal, seorang Manchester. Kawan nak tengok TV sama-sama. Dan orang tanya pasal apa dia pakai jersey, bukan orang nak nampak apa pun. Apa teriak pergi lah macam mana pun dalam TV juga. Orang duduk tak boleh keluar pun. Pasal apa? Pasal ni nak ingat benda ni, nak meraihkan kumpulan ni. Kalau menang, nak buka baju. Betul. Tapi kira Nabi pula, Nabi kata, aku puasa hari Senin sebab aku dilahirkan pada hari Isnin. Saya nak tanya, bukankah kalau bunyi sound macam ni nak kata apa? Aku raih hari kelahiran aku dengan cara aku puasa. Betul? Mana kata Nabi sambut tak sambut hari lahir dah? Sambut. Selesai. Hei. Ada kata kalau itu suruh orang puasa lah. Dah, itu salah satu cara Nabi sambut. Nabi tak kata pun kalau apa nak sambut hari lahir aku apa puasa. Dah, Nabi kata kalau aku puasa hari Isnin, salah satu dia sebab aku lahir pada hari Isnin. Boleh? Yang tu salah satu bukti yang mengatakan ni saya ambil daripada orang lain. Inilah kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Jumaah. Dalam kitab dia bab berkaitan menyambut Maulidur Rasul. Apakah hukumnya? Diterjemah oleh Syekh Fuad bin Kamaluddin Al-Maliki, salah seorang ahli fatwa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ni hujah dia lalu ni. Jadi Maulud Nabi mulai hari ni sampai bila-bila buat ceramah, ada sambutan maulud tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu. Ikut yang mana yang lapang. Satu. Yang kedua, kita pesan starting malam ni, bila nak dengar saja ceramah dalam televisyen, dalam radio, baca buku, dengar orang sebut kod internet, kod YouTube, kod Facebook, dengar saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai jawab ni. Boleh? Baru dia orang cerita. Cerita orang bersuh hadis dia. Hadis ni dia diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat ni Jabir. Hadis ni saya suka bawa sebab nak ajar orang selawat tadi yang saya pesan. Kata saya nak cerita kenapa saya pesan suruh ikut cakap ni, selawat jangan tinggal. Bahaya. Sebab apa? Ni bahaya nak cerita yang ni. Hadis ni datang daripada Jabir. Jabir kata apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Dia naik mimbar. Falamma raqa darajatan ula faqal amin. Thumma raqa darajatan thaniyah faqal amin. Thumma raqa darajatan thalithah faqal amin. Thumma qala faqalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin thalatha marrat. Faqal lamma raqitu darajatan ula ja'ani Jibril alaihi salam faqal shaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu faqultu amin. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين. صدق رسول صلى الله عليه وسلم. Semua tengok saya macam faham bahasa Arab. Faham. Bagus. Kita doa mudah-mudahan dengan orang yang Allah bagi faham bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Ayat nama muslimin dan muslimat. Jabir kata, suatu hari Nabi naik mimbar. Bila Nabi naik mimbar, Nabi jijak saja anak tangga nombor 1, pijak saja. Tiba-tiba Nabi kata amin.
Nabi langkah pula yang kedua, Nabi kata amin. Nabi langkah anak tangga yang ketiga, Nabi pijak, Nabi kata amin. Maka para sahabat, ini yang saya kata tadi, yang kita tak ada tadian, setiap yang Nabi buat, mereka observe ni, mereka kata apa, mereka perhati betul-betul apa yang Nabi buat. Sampai Nabi naik tangga kata amin 3 kali pun, mereka tanya Nabi, faqalu, kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka, kami dengar, taqulu amin salasa marat, kami dengar hang naik tangga tadi hang kata amin 3 kali. Ini kata sahabat, setiap yang Nabi buat menjadi satu benar yang mereka nak ikut. Tanya tu bukan tanya menafikan. Menafikan kita kata apa? Tanya tu bukan nak peleceh ke, tanya tu bukan nak apa kita apa? Nak kenen ke, bukan. Tanya tu sebab saling kami naik tangga, kami nak kata amin juga. Kalau yang tu sunnah Nabi. Faham? Dan kata sahabat, kita mengaji sunnah Nabi hari ini, orang tu buka kitab-kitab sunnah, fiqh sunnah lah, apa, duk baca kitab-kitab ni, duk dikata dekat orang, duk ajar orang, dan kita pula yang belajar ni pula apa? Belajar benda-benda sunat supaya senang kita tinggal. Orang kata orang tak basuh tangan, tak basuh hidung, tak basuh apa mulut masa wudu. Allah, sunat saja syekh. Bukan benda wajib. Belajar benda sunat untuk tinggal. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat naik tangga kata amin pun nak belajar kata amin. Syekh, awak tak sawang sobat ke, tak sawang rupiah ke, ataupun Syekh, awak tak sawang jubah, sawang biar jubah, sunat saja, bukan benda wajib pun mayang sah. La ilaha illallah. Jawab itu. Apa kalau sunnah kamu tak cinta? Kamu tak teringinkan masa terakhir sekali nak pakai sorban sembahyang, tengok zon dia naik ke mana? Awak tak mau try sebelum jubah ni, try sembahyang pakai jubah. Awak tak teringinkan sebelum sembahyang pun ambil apa nama ni, toyib minyak atas, benda-benda wangi, secalik tangan, sapu badan, Allahu Akbar, takbir. Tak teringinkan rasa buat benda ni. Aku tak terasa lah masa pegang steering kereta tu. Kalau saya tanya tu, doa di kenderaan yang benar, orang semua boleh baca kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Betul? Ada salah tak saya baca? Doa yang tu ayat Quran, tapi saya nak tanya sunnah Nabi buat lagu mana? Nabi naik kenderaan, dia baca doa tu masa bila? Dan benda sunat saja syekh, jadi baca doa sudah lah. Kira tu, ni bukan kira macam tu, sebab tu kita tak cinta dengan Nabi. Berbeza dengan sahabat ni, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Siapa dia? Abdullah bin Umar, adik kepada Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik dia, mana kata adik ipar Nabi. Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ni suatu hari orang tengok dia sakit banyak, kena titak tangga. Kita ada kata balik. Orang kata, takkan buat dak ni. Salah satu, kalau kita ambil apa nama silibus lah, kalau ambil dekat universiti kan, faham? Bila kita nak berhujah dengan orang ni, salah satu kepakaran para ulama, salah satu kepakaran para salafus salih, salah satu kepakaran ulama-ulama hebat ni, bila dia cakap jauh-jauh, dia boleh patah balik tang dia tinggal tadi tu. Kita ni cakap habis raya tu lupa. Tadi tu kalau tak banyak dari pasir puasa tu, dia habis raya tu dia hilang. Lemah dia kita ni. Tangan lemah ni boleh berhina pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. La haula wala quwwata illa billah. Tak sedap diri ni musuh. Hari ni tuan-tuan boleh buka Facebook lah, boleh buka YouTube, boleh tengok orang berhina Imam Asy-Syafi'i. Syekh, Imam Asy-Syafi'i ni kalau hangpa tak kenal dia pun tak apa. Korang tahu satu saja. Apa dia? Dia ni keturunan Nabi. Hang berhina ahlul bait, keturunan Nabi. Awak alhamdulillah sangat. Jangan
akidah awak, awak ada syariat, awak pakai, awak tak ada akhlak, awak bukan ahli syurga. Awak ada akhlak, awak ada akidah, tapi awak tak ada syariat, awak tak ada masuk syurga juga. Awak ada akhlak, awak ada syariat, tapi awak akidah, awak tak ada, awak juga bukan ahli syurga. Boleh? Baik. Tadi saya nak sebut kata Abdullah bin Umar. Suatu hari orang tengok Abdullah bin Umar ni, dia pilih satu tunggui kayu pokok kurma. Bila dia dah tak boleh bagi hasil, dah habis dah time dia, dia tebang dah. Bila dia tebang, dia tinggal sekerat tinggi ni lah, kata ni lebih kurang tebang, tinggal ada yang kata tinggi ni. Dia tunggui kayu kurma tu dah ada kat situ. Dia tengok Abdullah bin Umar, bila dia pergi saja tangsat, dia tunggui kurma banyak, tapi yang lain dia tak buat. Tang sini saja dia buat. Dia pergi, dia kabur buat. Dia buang semua apa sampah kalau ada, dia sapu, dia bersih, dia jaga. Tang tunggui kayu ni, kurma ni bagi elok-elok. Lepas dia dah bersih tu dia buat apa? Dia pergi, dia duduk dekat tunggui kayu tu, dia sadar. Dia duduk sandar, tak duduk tengok atas tu, baru dia dah jalan. Orang pelik tengok dia. Esok buat lagi apa tu? Bila kata teka-teka lalu kat situ, buat lagi apa tu? Dia bertahan, dia bertanya dia. Abdullah, Ibnu Umar, kami tu tengok lama dah, berperhatian lama dah. Ayat ni saya terjemah Melayu lah. Kau tak kata lah berperhati buang kau semua ni. Kami tu tengok hang lama dah, duk buat benda-benda lagu ni. Banyak lagi tunggui kurma tu ada, awak datang sini juga hang duk buat dah. Dah tu hang kabur-kabur elok, bukan kata hang nak duduk tidur ke apa. Sandar saja lepas tu bangun. Pasal apa? Apa jawab Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Abdullah? Dia kata, dulu masa zaman hidup Nabi, pokok kurma ni rimbun. Bila rimbun, teduh Nabi, aku biasa nampak Nabi sekali, dia lidah dari sini, dia duduk, dia sandar dekat situ, dia duduk rehat dekat situ. Pasal aku nampak Nabi biasa sandar kat sini. Sebab tu sampai mana aku bila jumpa saja tempat ni, aku akan duduk sandar. Allah. Soalan pertama, ada tak Nabi suruh sahabat-sahabat lalu situ sandar? Tak ada. Ada tak Nabi kata siapa nak masuk surga sandar dekat sini? Tak ada. Ada tak Nabi kata pokok kurma ni adalah pokok yang boleh siapa sandar dekat dia akan masuk syurga macam mana aku? Ada tak? Tak ada. Nabi tak ada kata sahabat siapa yang lalu sini singgah sandar. Tak ada. Hanya sekadar dia nampak apa yang Nabi buat, dia tiru. Sebab apa? Sebab yang tu Nabi. Kita bukan saja angkat sandar pokok kurma, kita tak mahu. Masuk rumah kaki kanan, masuk kereta kaki apa, masuk apa nama, dia kata kaki kanan macam mana nak masuk kereta? Ustaz, saya drive. Yang tu kira cerita lain lah. Tak masuk kaki kanan, nak masuk rumah dulu. Dah tu cerita lain. Dah lah, kita nak sebut kata sampai kita ni tak ada langsung benda yang spesifik. Kalau kita boleh uji share. Ni kalau saya pergi satu-satu suruh cerita satu hadis yang dia sungguh-sungguh tak, satu sunnah Nabi yang sungguh-sungguh dia tahu Nabi buat dari mana, tak lepas je sangkut. Takat satu dua yang boleh lepas, yang lain pun sangkut. Ataupun baca hadis yang berulang sama. Wow, punya tinggal sunnah Nabi sampai macam tu. Sebab tu jangan heran hari ni kalau orang hina Nabi kita tak masalah. Orang cakap buruk pasal Nabi kita tak masalah. Orang susah hati ni, ya Allah, awaklah sunnah Nabi makin kurang orang buat ni, kita tak masalah. Aku nyanyi boleh hidup, makan biar kerja, balik kerja, selamat sudah, keluarga aku selamat. Nak selamat macam mana? Sunnah Nabi tinggal. Mayat tak khusyuk dah. Siapa semayang khusyuk maghrib tadi? Alhamdulillah. Budak kecil kalau angkat tu. Pasal apa? Mereka ahli syurga. Mereka mana ada dosa? Yang dosa tidak. Betul? Bagi dia orang yang kan?
hati dia suci. Dia kalau dia kata takdir, saya tak mau lah, kata takdir orang yang sebaya dia meninggal, dia masuk syurga, dia mana ada dosa. Kalau ada dosa, umur berapa tahun? 6 tahun. Baru 6 tahun hidup ada dunia, nanti cakap baru 3 tahun. Ni kita ni 20 tahun lebih lagi dia boleh cakap. Ni masuk syurga. Baik, seorang aja dalam satu masjid sembahyang khusyuk. Kita Ya, kita bilang mengaku lah saya mengaku saya tak sembahyang khusyuk, mana boleh. 2. Puasa dapat dahaga je. Yang kata puasa sungguh-sungguh kita tak payah nak orang ni. Mulut ni, hayun saja. Mengata orang, mengumpat orang, tengok kawan tu, apa lampa ni tu, jual dah bulan puasa ni sampai sejuk. Ambil lah ikan segar-segar sikit. Dia pergi taruh kawan tu lagi dalam bulan puasa. Dah dia kata kita kena ajak mereka ni. Kalau kita tak ajak, mereka tak boleh tahu. Hang cikgu lah. Jalan pula. Apa punya bangsa pula lebih. Alhamdulillah. Nak tanya hang puasa tak? Aku puasa lah, tapi aku ni orang Islam tak tengok benda ni hangat hati. Orang boleh beri alasan. Puasa tak ada dah. Zakat cukup-cukup makan apa mereka. Cakap tu lah. Pasal apa? Zakat sini apa? RM7 betul. Bagi RM7, bagi RM10, RM3 kita balik memang. Bagi saya mana? Orang boleh kau ambil tentang RM7 ambil RM3 memang saya. Punya berkira tak hidup masih. Tu zakat tu. Yang tu kan nak bawa masuk syurga. Yang berkira tu. Nak lawan Sayyidina Umar, nak lawan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Challenge macam mana tuan? Nah, wahai Rasulullah, aku bagi setengah harta aku. Sayyidina Umar kata masa perang dulu. Nak ambil ni setengah harta aku. Abu Bakar bagi berapa? Dia tanya orang Abu Bakar bagi berapa? Dia bagi setengah harta dia. Bukan bagi RM7, RM3, tak boleh. Setengah harta bagi. Tanya Abu Bakar bagi berapa? Nabi kata Abu Bakar bagi semua. Aku kalah lagi dengan Abu Bakar. Ya. Tu tahu kita punya zakat RM7 tu agak-agak boleh kan? Saya bayar zakat. Berapa? RM7. Ayat syurga tu RM7 kan? Tak lepas je. Ini yang puasa, zakat, tolaklah semua. Haji, duit tak cukup pergi dia haji. Haji tak pindah. Syahadah tu tekam-tekam bisa semayang je yang ada. Luar semayang tak ada. Saja-saja asyhadu an la ilaha illallah tak ada. Harap raihan dulu ada dia baca orang. Habis raihan pun dah tak dengar apa dah. Raihan nak nyanyi lagu lain dah. Dia tak nyanyi dah. Tapi apa yang ada nak bawa kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita? Salah satu yang ada nak bela kita yang mudah yang Nabi bagi confirmation, selawat pada Nabi, syafaat Nabi. Nak dapat syafaat macam mana selawat tak? Nabi kata, "Hang buat tak sunnah aku?" Buat apa? Cari. Cuba malaikat search dalam amalan saya ada, saya rasa ada. Punya kena search. Sampai tak tahu buat kena. Ada satu. Masuk tandas kaki kanan. Kaki kanan silap kaki kiri. Tu, yang tu satu saya. Boleh. Baik, kalau sebelah dulu dia orang lain yang buat banyak dia masuk dulu. Kalau dalam keadaan macam tu, kita hari ini hidup semua macam kita masuk syurga. Amalan kita, cara kita, bila orang ajak main belajar, main dengar kuliah, buat amalan sedekah apa, kita buat lagu macam kita masuk syurga. Allah, jom lagi. Cara yang mana yang boleh selamat diri kita, selamat. Saya cikgu Abdullah bin Umar tadi. Ni, buka ni.
Kita kalau buka tak ada apa lah. Kalau saya tanya tuan-tuan buka saya mah panas. Jawab ni mana boleh nak? Dia dah buka lah. Saya bagi tahu tuan-tuan satu hadis dan saya yakin yang ini tuan-tuan boleh amal. Hadis ini ada di dalam kitab satu kitab, kalau tak salah saya, dikarang oleh seorang ulama, nama dia mufti India kalau tak silap saya. Saya rasa bukan buku tu. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya tak ingat kitab. Bila ditanya kepada dia berkaitan dengan ni, kamu buka ni, Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam satu kitab yang cerita Al-Ayyuh, saya ingatlah kitabnya, Al-Bid'ah Was-Sunnah. Al-Bid'ah Was-Sunnah. Satu buku tajuk Bid'ah dan Sunnah. Antara keduanya tu dia bincang. Maka Dr. Yusuf Qardawi karang satu buku. Cantik buku ni, patut kita baca. Dan diterjemahlah oleh beberapa ulama bahasa Melayu kita. Dia kata apa? Dalam kitab ni dia bagi contoh buka ni. Abdullah bin Umar, dia semayang satu hari, dia buka ni. Bila buka ni, sahabat tengok, lain macam dia ni. Sebelum dia tutup, hari ni buka, esok dia tutup, lusa dia buka, ikut suka dia buka. Orang tanya dia, nampak tak tuan-tuan? Sahabat setiap benda yang buat tu dia tanya nak, dia tahu nak buat. Ya Abdullah, ya bin Umar, ni harus semayang, kami tengok orang buka kancing atas ni, saya faham. Apa jawab Abdullah? Aku dulu biasa suatu hari aku jalan, aku nampak Nabi semayang, Nabi buka kancing Nabi atas ni. Yang tuan-tuan dia buka ni rugi saja, tak tahu kita yang bersunnah Nabi. Nanti itu beza kita buat sesuatu, kita tahu sunnah Nabi atau tidak. Yang kita tahu benar. Boleh kita balik kancing baju selamat di 3 lah. Atas keluar tak payah pasang. Dia bukan kira lalu tu. Makna kata bila kita buka atas ni, ada dan sunnah Nabi, ada Nabi biasa buat. Maknanya kalau sebesar-besar buka hutang atas ni pun ada sunnah Nabi. Yang setiap perjalanan hidup kita, setiap perbuatan kita, pakai cincinnya, sarung jamnya, semua ada sunnah Nabi SAW. Tapi kita tak berhaji. Hari ini baru tahu Nabi besok tak kancing Nabi kan? Besok sebab hari itu hari panas, jadi Nabi buka kancing ni. Jadi bila panas boleh buka kancing ni. So kancing buat sampai perlu cerah-cerah, basuh-basuh sini dah buka lah. Ada sunnah Nabi besok. Abdullah bin Umar lagi, suatu hari dia jalan. Hari ni saya nak cerita benar-benar lagu ni, nak tunjuk kita tu dengan para sahabat. Jalan orang dia lagu macam, dia bukanlah lagu macam rumah kita ni. Dia rumah dia rapat-rapat. Jadi kalau lalu kau jalan belakang ni tak boleh lalu dengan kereta. Dia jalan depan ni saja. Lorong-lorong ni semua kereta tak boleh masuk. Pasal kecil-kecil dia rapat-rapat. Jadi bila suatu hari Abdullah bin Umar dia lalu satu lorong belakang tu, dia jalan. Habis. Boleh tunjuk sikit ni? Boleh duduk lagi? InsyaAllah. Boleh duduk sikit. Carry on. Abdullah bin Umar suatu hari radhiyallahu anhu dia jalan belakang satu lorong. Bila dia jalan belakang satu lorong tu, tiba-tiba dia berjalan dengan sahabat yang lain. Sahabat lain lalu biasa. Dia lalu satu kawasan lorong tu, tiba-tiba dia buat tangan dia jubah dia lagu ni. Dia buat tangan dia lagu tu. Itu dia lalu lagu tu. Tak ada apa. Lorong biasa lorong. Dia sampai kat lorong tu, dia berhenti saat dia buat tangan dia lagu ni. Dia buat lagu tu, dia lalu lagu tu. Dia dekat orang kata, hang buat zapin. Sampai orang lain tak kata lagu tu. Sahabat dia, nanti tak boleh. Mana yang buat? Bukan ada apa, tak ada apa-apa. Apa jawab Allah? Dulu, sebelum ada bangunan tepi ni, sebelum ada rumah ni, ada
satu batang pokok, ranting di atas juntai turun balik sini. Bila aku jalan dengan Nabi bila sampai kat pokok ni, Nabi ambil jubah dia, Nabi tolak pokok ni, Nabi lalu bawah pokok tu. Allah Akbar. Pasal aku biasa nampak Nabi buat, tu aku buat. La ilaha illallah. Tolak pokok kita, apa nanti tengah jalan? Allah la ilaha illallah. Ni yang kata Nabi rahmatan lil alamin. Tolak dengan jubah dia lalu tu. Yang kawan ni Abdullah bin Umar, dia berhenti tolak lagu tu juga tempat tu bukan ada apa. Pasal apa? Punya nak ikut sunnah Nabi. Kita mengaji sunnah Nabi supaya boleh tinggal, tak payah buat. Pasal apa? Sunnah saja yang bukan wajib. La ilaha illallah. Allah nak tahu kita. Mengaji benda-benda makruh supaya boleh buat. Kalau buat ni makruh Syekh. Makruh bukannya dosa lagi. Haram ni cakap macam dosa. La ilaha illallah. Orang mengaji benda makruh supaya boleh tinggal. Jangan kalau boleh tak buat. Sebab apa? Yang makruh pun aku tinggal, yang haram lagi aku tak ambil. Dia makruh pun aku tinggal. Biasa kita Syekh. Biasa kita dalam keadaan perbezaan yang terlalu ketara ni, kita hidup seperti mana kita rasa kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dengan lagu cara anak, mak bapak dengan lagu cara mak bapak, sahabat handai dengan lagu cara sahabat handai, Tok Imam dengan cara Tok Imam yang Tok dia bukan Tok Imam sini lah, Tok Imam sini berbeza. Manusia secara umumnya, pengurusi dengan cara pengurusinya, bos dengan cara bosnya, pekerja dengan cara, semua hidup macam masuk syurga lah. Orang ni tak hitam, arahan ni tak buat tak tahu, nasihat ni buat tak tahu. Quran ni kalau saya tanya, siapa dah baca hari ni, berapa safar hari ni? Itu dia. Bulan Islam pun kita, wah lama IC. Hari ni 28 safar, tapi sekadar masuk maghrib dia jadi 29 safar. 29 safar ni, safar. Siapa yang dah baca Quran 29 muka? Campur bulan Muharram 30, siapa dah baca 59 muka? Quran tu tinggal Syekh, syafaat Quran tak dapat dah. Syafaat Nabi tak dapat dah. Habis tinggal syafaat siapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tak ada siapa boleh bagi syafaat melainkan Allah izin. Yang Allah izin, pertama Quran, kedua Nabi. Saya tanya syafaat siapa yang kita dapat? Dia tersuruh tengok orang. Tuan-tuan saya tak payah ajar dah. Tuan-tuan jom kita semua main semayang lah. Main jemaah kita tak payah cakap dah. Tuan-tuan main dah. Maknanya kata tuan-tuan tahu main tu bagus dah. Tapi nak cakap ni, semayang-semayangnya tiap-tiap waktu main semayang. Tapi dia jadi tak apa nak kenal sini. Tak apa nak sini. Hari ni cukup dengar cakap tu pun tak apa. Tinggal bimbang pun dah tertinggal lah. Tak boleh nak contoh, masa sudah tamat. Kan tuan-tuan sini semua hardcore 3 jam macam dulu. Abang ni kali kita sambung lah. Cuma saya nak contoh sikit bagi habis contoh bimbang. Tadi sikit dah 5 minit saya review. Cuma bagi saya nak konklusi dulu. Hari ini pengajaran dia, yang pertama sekali mengaji, kena mengaji macam saya kata tadi. Yang kedua, bila duduk dalam majlis ilmu mana akan dengar saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab macam ni orang-orang ni. Pasal apa ni? Pasal memang tak contoh tak ada lagi. Yang ketiga, Quran tolonglah baca. Quran tolonglah baca. Cukuplah 25 tahun nak baca Quran, ambil kali baca lah. Cukuplah 15 tahun tak baca, bacalah. Cukuplah. InsyaAllah. Baik. Bila Nabi naik anak tangga pertama, tiba-tiba malaikat Jibril turun
Nabi kata, lamma raqitu darajatan ula, bila aku pijak saja anak tangga nombor 1, ja'ani Jibril alaihi salam. Tiba-tiba Jibril muncul main depan aku. Orang lain tak nampak, Nabi seorang saja nampak. Ni tuan-tuan, saya nak abang saja, nak sembang saja. Cerita Jibril saja sejak tak habis. Nak cerita malaikat Jibril alaihi salam saja sejak tak habis. Bila Jibril turun main dekat Nabi, Nabi pijak anak tangga pertama, Jibril sampai. Apa Jibril kata? Syaqiya abdul. Apa syaqiya? Maki. Dia kata apa? Celakalah satu manusia. Ni dalam masjid. Nabi naik mimbar dalam masjid. Naik mimbar tu dia turun dia kata celakalah satu hamba. Adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah. Ramadan sampai 30 hari dekat dia, kemudian berlalu 30 hari macam tu saja. Dialah buat perangai dulu juga, Allah sikit tak ampun dia satu orang celaka. Nabi kata apa? Amin. Mudah-mudahan orang ni memang celaka tu. Cek balik Ramadan lepas 30 hari jadi macam mana? Kalau tak boleh pakai, makna kata kita dah tersedarai dalam celaka. Make sure Ramadan kali jumpa jangan berjadi lah. Kalau 2 kali kena kad kuning, faham lah. Kad merah lah dia mana. Tak usah lah. Yang ni, hadis ni biasanya orang syarah pasal bulan Ramadan. Tak apa, saya sentuh sedikit-sedikit. Besok kalau bulan Ramadan, Ustaz mana kami? Ustaz cerita sehari ni hadis sahih ni daripada Jabir. Bila Nabi naik pula anak tangga nombor 2, Jibril ada lagi. Jibril kata apa? Syaqiya abdul. Lagi sekali dia maki buang patah. Celakalah satu manusia. Adraka walidayhi. Allah saja bagi dia masih ada lagi 2 ibu bapa dia. Allah adraka. Allah kata, Nabi kata adraka. Malaikat Jibril kata adraka. Allah sengaja tinggal dekat dia mak bapa dia 2 orang. Aw ahaduhuma, atau salah seorang daripada dia ada mak tak ada bapa, ada bapa tak ada mak. Saja Allah tinggal bagi dekat dia. Tapi wala yudkhilahul jannah, sayang ke dia, mak bapak dia tak boleh bawa dia masuk syurga. Yang ni satu anak celaka. Nabi kata apa? Amin. Mudah-mudahan orang macam ni celaka. Pasal dia satu anak yang mak bapak teringat sakit hati. Ini siapa yang duk pergi bergaduh dengan mak bapak, duk tak pergi ziarah balik kampung, baik buat siap-siap supaya jangan duk ada senarai celaka. Kita ingat kita duk main semayang duk masuk syurga ni, celaka ni tak selesai. Yang bukan pakai badge celaka apa Tuhan kata. Mampu itu. Cukuplah soal gaduh dalam orang ni. Orang tiba. Kau mana pun dia pegang lesen kita masuk syurga. Kalau rasa tak mau buat kerana mereka pun buat lesen syurga. Dia kata apa? Ni mak saya bukan. Mak saya tu dosa dia dengan Tuhan. Hang dengan dia tak ada dosa lagi, jangan bercerai pasal buat dosa. Hang bukannya apa nama tu hakim suruh dia hukum mahal macam mana ayah macam mana. Hang bukan tu hakim. Hang anak dia. 10% nak tanya pula satu lagi hadis. Ingat tuan-tuan, tolong jangan jadi anak-anak yang ada dalam hadis nombor 2. Matan Arba'in 40 Imam Nawawi itu hadis nombor 2 tu. Bila Nabi semua Jibril kata dekat Nabi, cerita main dekat kami apa tanda-tanda kiamat. Nabi kata, dia kata, bila kiamat? Dia tanya Nabi. Nabi kata, orang yang tanya dengan Allah lebih tahu daripada yang ditanya. Malaikat Jibril kata, kalau orang tak tahu tak apa, hamba dekat kami apa tanda-tanda kiamat. Apa nombor 1 Nabi sebut tanda kiamat? Bila mana hamba dalam hubungan ibu bapa melahirkan tuannya dalam hubungan anak boleh bagi order dekat mak bapak senyap senyap tahu dia tahu. Tuan-tuan, ni tanda-tanda kiamat, bukan tanda bagui. Keluarga kita duduk dalam tu bagui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hadis nombor 2 matan Imam Nawawi yang 40 tu, hadis nombor 2 lepas innamal a'malu binniyat. Ni kita champion pegang ni. Kita jawab ambil perhatian. Kemudian Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi pijak saja tangga ketiga. Bila Nabi pijak saja tangga yang ketiga, apa kata Jibril?
syaqiya abdun, celakalah satu manusia, dzukirta indahu, disebut nama engkau wahai Muhammad kepada mereka, walam yusalli alaika, mereka tak selawat dengan yang ditanda orang yang celaka. Kita duduk dalam majlis ilmu, ingat boleh dapat rahmat, boleh dapat kasih sayang Allah nak bagi dekat kita. Umumnya malaikat yang duduk sebelah kata hang celaka, hang celaka. Dengar lagi selawat tak selawat, hang celaka. Batu yang duduk, bukan kata semua tak bisa duduk mengaji, mengaji lah ada. Sampai dia buat tahu mana kena. Masih ni malaikat kata celaka, kata malaikat doa tanda redha li talibil ilmi, redha dengan orang mengaji ilmu. Ini dia kata hang celaka, hang celaka, hang celaka, Tuhan dia ni celaka. Apa Nabi kata lepas malaikat kata orang macam ni celaka, Nabi kata apa? Amin. Mudah-mudahan orang macam ni celaka. Pasal itu statik saya kata jangan bagi ada dalam majlis ni orang bila dengar dia tak selawat. Mudah-mudahan yang saya kongsi sikit, habis dah? Tak ada. Mudah-mudahan yang saya kongsi sikit ni sekelumit saja, ilmu saya lagi sikit. Ambil manfaat teman. Sambut hari lahir Nabi tiap-tiap hari. Kalau boleh, tak boleh seminggu sekali, tak boleh sebulan sekali. Buat majlis selawat dekat sini, panggil Ma'at Hafiz lu ada dekat sini, membaca qasidah bagi orang dengar, duk cerita pasal apa nama, ya Imam Rusli ya sanadi anta ba'dullahi mu'tamadi fabidunyaya wal akhirati Allah Allah ya Rasulullah bagi dengar tu. Budak-budak dia baca, budak-budak suara straight sikit, dia punya menyerap sikit, kita dengar sedap. Orang tua-tua serak dulu sedap. Budak-budak dia baca, kita dengar tu tak tahu, tak faham makna tu, dengar pun rasa macam ni. Orang ni dia kata ya Imam Muslim ya Asad, wahai imam kepada segala sekalian Nabi, anta ba'dullahi mu'tamadi, anda di sisi Allah wahai Rasulullah satu benda yang muktamad, sahabat kata bagi dunia ya wal akhirati, dan di dunia dan di akhirat ini wahai Rasulullah, apa dia nak minta? Ya Rasulullah khudh biyadi, ya Rasulullah ambillah tangan aku bawa masuk syurga. Ada orang puji-puji aku dulu. Buatlah setiap minggu, setiap bulan. Hari nak panggil Nabi saja. Tu soal lepas maghrib kalau tak ada apa-apa, baca yang ni bagi orang dengar cerita Nabi tu, tak baca dia punya mata-mata lagi. Yabda abdillah. Ada banyak orang tu. Tu tak payah pula lagu Bushra lana minal muna زال الهنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحم لنا بشرى لنا إلا المنى زال الهنا وفى الهنا بشرى لنا إلا المنى زال لنا وفى الهنا سلم يا سلم يا سلام ويكون نبي سجل على النبي بدر التمام الله أكبر puji Nabi saja. Buat anjurkan bagi semua orang rasa cinta dekat Nabi. Bila mana satu orang buat satu benda baik, Nabi kata orang lain ikut buat benda baik sabit pasal dia buat, dia dapat satu pahala, kawan ni buat pahala, keluar tarawih dua, satu untuk dia, satu lagi patah balik dekat kawan ni. Hadis sahih. Pasal kita buat bagi orang teringat dekat Nabi selama mana dia duduk selawat, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wa sallam. Siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat dekat dia berapa? 10 kali. Kawan ni selawat sekali, boleh 10 kali, keluar 20 kali, 10 kali lagi patah balik dekat orang yang ajak. Mudah-mudahan kita sentiasa mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shrah bil Qur'an wa 'allim sudur wa yassir
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kita maaf bagi masalah agama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sikit lagi bateri. Dan ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Daniel sekarang yang berislam daripada apa yang telah disampaikan kepada kita ini. Jadi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz kerana kehadiran yang pada hari ini, dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.